Assalamualaikum, Ni hao ma Vanakkam. Anda sedang menonton berita sensasi bersama saya, Nabilah Misbahuddin. Rangkuman dunia kami mulakan dengan berikut. Kematian nahas jalan raya makin membimbangkan. Malaysia merupakan antara negara yang mengalami kadar kemalangan dan kematian yang paling tinggi di dunia. Statistik yang dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia antara tahun 2016 hingga 2019 menyaksikan peningkatan ketara jumlah kemalangan jalan raya iaitu 521,466 kes kepada 567,516 kes. Jumlah kematian akibat kemalangan jalan raya pula adalah lebih 6,000 kes setiap tahun. Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman melaporkan 10,382 kes kemalangan jalan raya berlaku di seluruh negara dalam tempoh 32 hari Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan ini telah memberi impak yang positif kepada negara kerana kes kemalangan jalan raya dapat dikurangkan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM menyatakan bahawa kadar kemalangan jalan raya di Malaysia masih tinggi disifatkan sebagai punca daripada sikap pengguna jalan raya itu sendiri. Sikap pengguna yang cuai merupakan faktor utama kadar kemalangan jalan raya di negara ini berada di tahap yang membimbangkan. Sikap cuai yang dimaksudkan ialah seperti mengguna telefon bimbit ketika memandu melebihi kelajuan, memandu di lorong kecemasan dan tidak mematuhi lampu isyarat. Selain itu, peningkatan jumlah kenderaan yang tidak sejajar dengan pembangunan infrastruktur jaringan jalan raya dikenal pasti sebagai punca kedua kemalangan jalan raya. Namun begitu, kesan daripada kemalangan jalan raya ini memberi impak yang sangat besar kepada mangsa yang terlibat maupun ahli keluarga mereka. Mangsa kemalangan jalan raya juga tidak mengenal usia, sama ada golongan tua, dewasa, remaja ataupun kanak-kanak. Akibat daripada kemalangan jalan raya tersebut, mangsa akan mengalami kecederaan yang parah atau mungkin terus menemui kematian. Pelbagai kesan berikutan kemalangan itu sama ada dari segi fizikal, mental, emosi akan terus menghantui mangsa yang bernasib baik terselamat daripada maut. Selain itu, mereka juga akan kehilangan tempat bergantung. Sebagai contohnya, ibu atau isteri terpaksa menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga untuk menyara anak-anak mereka. Seterusnya, mari ikuti saya menemu bual seorang pegawai polis dan ibu kepada mangsa kemalangan jalan raya. Assalamualaikum Puan. Apa pendapat Puan tentang kemalangan jalan raya yang berlaku sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Constable Siti Nofara Wahidah binti Muhammad Isnin dari IPD Brickfield, Kuala Lumpur. Pada pendapat saya, kemalangan jalan raya kerap berlaku pada musim perayaan. Kemalangan jalan raya ni banyak disebabkan oleh sikap manusia lah tetapi tidak kurang juga kemalangan ini turut berpunca dari keadaan jalan raya yang tidak selamat digunakan lah. Pada pendapat Puan, adakah setimpal hukuman yang diberikan kepada pemandu yang gagal untuk mematuhi undang-undang jalan raya? Pada pendapat saya, undang-undang sedia ada telah cukup untuk menghukum pesalah jalan raya. Namun begitu, mungkin hukuman yang lebih berat boleh dikenakan kepada pesalah jalan raya yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Pada pendapat Puan, apakah nasihat yang sesuai untuk dikongsikan kepada pemandu atau pengguna jalan raya? Nasihat yang sesuai untuk pemandu jalan raya, utamakan keselamatan jalan raya, sentiasa bertoleransi di jalan raya. Pastikan kenderaan diselenggara dan dalam keadaan baik. Dan akhir sekali, sentiasa peka terhadap persekitaran sekeliling ketika memandu di jalan raya. Okey, itu sahaja soalan dari saya. Terima kasih Puan. Apa pendapat Puan tentang kemalangan jalan raya yang berlaku sekarang? Pada pendapat saya, kemalangan jalan raya yang berlaku sekarang disebabkan oleh kecuaian pemandu itu sendiri dan juga memandu dalam keadaan yang mabuk. Adakah Puan ada memori hitam tentang kemalangan jalan raya ni? Untuk membuat nasib
ada memberi hitam yang telah berlaku kepada keluarga kami, iaitu anak kami telah terlibat dalam kemalangan jalan raya disebabkan oleh kecuaian pemandu tersebut dalam tahun 2016, menyebabkan anak saya koma, lepas tu duduk hospital lama dan sekarang ni telah menjadi OKU fizikal. Apa nasihat yang Puan nak kongsikan kepada pemandu ataupun pengguna-pengguna jalan raya di luar sana? Pada kakak saya lah, pemandu ni perlu berhati-hati di jalan raya, lepas tu mengikuti aturan di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih Puan. Kemalangan jalan raya ini sewajarnya dipandang serius oleh semua masyarakat agar ianya dapat dibendung. Kita sebagai rakyat Malaysia yang beretika haruslah mematuhi etika pemanduan yang betul bagi mengelakkan kemalangan dari berlaku. Bab kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sekian sahaja berita dari saya, Nabila Misbahuddin, melaporkan untuk anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Jangan disebabkan anda, orang lain kehilangan orang tersayang. Layari YouTube Berita Sensasi untuk lebih banyak klip berita. Terima kasih.